Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Hazman Arif bin Rosman. Hari ini saya ingin berkongsikan mengenai beberapa jenis korel yang sangat sesuai, cantik dan juga tahan lasak bagi sesiapa sahaja yang ingin mencuburi bidang penjagaan korel bagi level beginner. Korel boleh dibahagikan pelbagai jenis, iaitu LPS, SPS dan juga soft coral. Dan saya lebih menekankan saya akan memberikan beberapa contoh setiap jenis-jenis korel, dan saya melebihkan kepada soft coral. Yang pertama ialah soft coral. Macam mana kita nak tahu ianya soft coral? Kalau kita tengok dekat dalam akuarium, kita dapat lihat korel-korel yang mengikut arus pergerakan air, maknanya itulah kita punya soft coral. Soft coral yang pertama yang saya ingin kongsikan adalah zoanthid coral. Kenapa saya katakan zoanthid coral ini adalah sesuai untuk penjagaan korel bagi level beginner? Kerana zoanthid terdapat dalam pelbagai jenis warna, variasi warna yang sangat cantik, dan dia punya pencahayaan dia yang boleh dikatakan daripada sederhana kepada high intensity of light, dan seterusnya pergerakan arus air adalah sederhana. Dan zoanthid coral ini, kebanyakan soft coral mempunyai polyp toxin yang ianya adalah bagi tujuan perlindungan bagi coral itu sendiri, tetapi ia tidak berbahaya hingga membawakan satu kemudaratan buat manusia. Tapi ia memerlukan penjagaan yang sangat rapilah cara kita handle coral tersebut. Zoanthid coral boleh reproduce dengan secara cepat dan juga penyebarannya juga adalah cepat. Soft coral yang kedua ialah tubes coral. Mengapa saya mengatakan ianya sangat cantik dan juga mudah? Jika sesiapa di luar sana ingin mencari korel-korel yang mengikut arus air, pergerakan air yang sangat cantik, saya recommend coral tubes coral ini, kerana dia mempunyai dalam pelbagai warna seperti hijau, coklat dan juga kuning. Okey, korel yang ketiga adalah green star polyp atau nama singkatannya GSP. Korel ini mudah untuk merebak, dan korel ini sangatlah sesuai untuk sesiapa saja bagi permulaan, kerana dia penjagaannya yang sangat ringkas, dan saya boleh katakan dia boleh hidup di mana-mana situasi atau keadaan. Dan green star polyp ini juga dia mudah merebak sampai boleh hidup di atas permukaan korel yang lain. Jadi penjagaan dan kita punya tumpuan terhadap korel ini sangatlah teliti. Dia tak perlu penjagaan yang spesifik, tapi kita kena lihat dia punya kebesaran dia, kerana ia mampu untuk menyerang korel-korel yang lain, iaitu kita tak nak benda itu berlaku. Korel yang keempat ialah jenis korel LPS. Apa itu LPS? LPS bermaksud large polystony, iaitu berapa besar large polystony ni. Dia sebesar polip dia sepanjang 19 mm, dan penjagaan LPS lebih mudah daripada SPS. Kenapa saya katakan sedemikian? Kerana pembukaan mulut bagi LPS lebih lebar, dan penyerapan makanannya lebih mudah. Jadi korel LPS yang saya ingin kongsikan ialah Blastomussa. Blastomussa ni dia terdapat dalam pelbagai warna. Ia juga tahan lasak. Apa yang saya ingin katakan, dia punya arus air, pergerakan movement water adalah rendah, manakala untuk cahaya yang diperlukan juga bagi Blastomussa adalah rendah. Seterusnya adalah jenis korel SPS. SPS bermaksud small polystony. Kepanjangan polip dia adalah sepanjang 1/10 inci ataupun bersamaan dengan 5 mm. Baiklah, jenis SPS yang ingin saya kongsikan yang kelima korel ialah
Montipora. Montipora juga boleh terdapat dalam pelbagai warna dan tumbesaran pattern dia yang berlainan. Itu yang menjadikan ia sangat menarik. Dan Montipora juga boleh mudah untuk mengadaptasikan dirinya dengan cahaya dan kondisi sekeliling dia. Dan apabila Montipora telah bertapak di tempat yang sesuai, dia akan bercambah dan tumbuh dengan cepat. Baiklah, kita dah tahu mengenai 5 jenis koral bagi seorang yang beginner. Jadi, apa tindakan ataupun apa sains yang ditunjukkan oleh koral-koral terhadap tindakan kita adalah betul ataupun tidak? Jika tidak, apakah ia? Jadi, saya ingin berkongsikan mengenai sains-sains yang ditunjukkan oleh koral jika berlakunya kekurangan pada koral tersebut. Sains pertama adalah terdapatnya kesan-kesan putih pada permukaan koral. Ia boleh menjadi dua keadaan. Apabila kesan putih disebabkan berlakunya kerosakan pada polip dan juga berlakunya kerosakan pada tisu koral. Jadi kita perlulah mengenal pasti apa masalah yang sedang berlaku. Sains yang kedua adalah berlakunya penutupan mulut-mulut bagi koral tersebut. Dari situ kita dah tahu apabila mulut-mulut koral tertutup, maka mungkin ada masalah dari segi water parameter dan juga keamatan cahaya. Dan bagi soft coral apabila dia dalam keadaan yang tertekan terhadap sekeliling, dia akan menghasilkan mucus yang berwarna perang. Seperti kita maklum, soft coral memang akan menghasilkan mucus, iaitu yang bertoksin. Tetapi kali ini waktu dalam keadaan yang tertekan, dia akan menghasilkan mucus yang berlebihan. Dari situ kita dah tahu sains-sains yang ditunjukkan oleh koral. Kita dah tahu sains-sains yang ditunjukkan oleh koral. Apa tindakan kita sebagai penjaga koral? Yang pertama, kita perlulah cek semula parameter air dan juga keamatan cahaya yang kita berikan kepada koral. Mungkin berlakunya kekurangan. Jadi dari situ kita kena cek. Yang kedua, kita perlulah yang benda paling penting, iaitu rujuk kepada orang yang pakar. Seperti bolehlah rujuk kepada Yayasan Koral Malaysia. Dan juga kita boleh pergi ke koral, bertanyakan apa masalah dan apa tindakan seterusnya yang perlu kita lakukan terhadap koral kita tadi. Dan sekiranya perlu di replace, apakah perkara-perkara yang kita harus lakukan. Jadi sekian saja video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.